Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi pastinya dalam program Jalan ke Syurga, Perjalanan Menuju Abadi. Baik, kita telah pun berada di episod yang seterusnya. Apakah tajuk yang akan kami bincangkan pada hari ini? Ini dia tajuknya. Aku ni jual barang, yang kau pergi tengok benda lain tu kenapa? Itu tajuk yang akan kami bincangkan. Contohnya dekat sini, kalau kita perhatikan, tapi sebelum tu saya nak kenalkan dululah saya punya tetamu. Sebab saya takut saya cakap banyak je lagi. Ustazah ni tengok je saya kan. Okey, kita bersama dengan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin, pendakwah wanita, penceramah bebas. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kembali. Ya, bersama dengan Afan pastinya dalam Jalan ke Syurga. Baik Ustazah, tajuk yang akan kita bincangkan tadi, macam saya cakap tadilah, aku ni jual barang, tapi masalahnya kau tu pergi tengok benda lain. Maksudnya dekat sini secara nak bagi pemahamannya, contohlah wanita itu menjual tudung, menjual tudung, tapi cara pemakaian tudung si penjual itu tidak mematuhi syariah, kededah sana sini kan. Nak tanyalah pandangan Ustazah tentang perkara itu. Tapi sekarang ini saya nak tanya dulu kepada penonton, apa pandangan anda tentang tajuk kita pada hari ini? Okey, bagi saya benda tu menembati prinsip-prinsip marketing. Sebab marketing kan, kalau dia jual produk macam let's say lah, dia jual produk membesarkan payudara, senang cerita lah, memang kita nampak kan, membesarkan payudara. Lepas tu image yang dia tunjuk tu, perempuan tu tak ada payudara. Macam mana you rasa kan, sebagai pengguna, kita sebagai pengguna nampak kan, produk ni sebenarnya efektif ke tak sebenarnya? So kalau kita gunakan image payudara tu nampak ada bentuk dia kan, so saya rasa marketing ni memang okey, memang ngam. So memang kena guna marketing macam tu. Kalau nak jual barang tu boleh, tapi dia punya cara untuk promote barang dia tu tak boleh nak lebih-lebih ke apa ke kan. So barang dia tu mesti kena lulus KKM ataupun barang berkualiti lah. Cara tu rasa macam kurang menarik untuk budak-budak lah sebenarnya. Untuk macam umum, better korang blur lah gambar-gambar ke apa, perumpamaan ke apa. Janganlah sampai letak gambar-gambar yang menggairahkan macam tu kan. Untuk tontonan umum. Okey, baik, itulah dia. Ada yang setuju, ada yang tak. Ada yang kata tak apa. Saya tak tengok pun. Kalau baba tak tutup aurat tu, saya tak ada masih tutup. Kan? Bagus juga tu kan. Tapi itulah dia. Sekarang ni macam dah jadi macam trend juga kan. Masyarakat sekarang ni, si penjual-penjual sekarang ni jual tudung. Tapi pemakaian jualan tudung itu tidak mematuhi syariah. Bagaimana Ustazah melihat tentang perkara ini? Masya-Allah, terima kasih banyak Afan ya. Inilah antara nilai yang kita kena bayar apabila dulu kita ada TV. Dulu kita ada radio. Dan Afak pun selalu berada di stesen-stesen TV. Kan dia ada dia punya do and don'ts. Garis panduan dia. Garis panduan dia. Maksudnya tak semua iklan dia nak buat marketing, tapi ada benda yang kau tak boleh langgar. Tapi apabila dunia internet, Afan, dunia internet ini adalah keterbukaan, freedom, hak asasi manusia. Dan di situlah kita kata ada satu nilai yang kita kena bayar, yang mana kita terpaksa berhadapan dengan perkara-perkara yang kita kata ikut suka hati aku lah. Ni aku punya Instagram. Ni aku punya akaun kita kan. So suka hati aku nak buat apa. Jadi nilai-nilai tersebut mungkin dia memerlukan kepada pendidikan yang pertama. Yang kedua, dia memerlukan kepada kesedaran bahawa di luar sana ada mata-mata, bukan semua mata yang sesuai dengan apa yang kita tayangkan. Di luar sana ada peraturan lah. Dalam kehidupan kita ni ada norma dari sudut nilai masyarakat. Ada kanak-kanak yang memerhati, kan? Yang mana dekat sana ada hak kanak-kanak yang perlu kita berikan. Ada orang, kita orang perempuan. Tapi di luar sana orang lelaki boleh tengok juga. Dan ada hati-hati yang sakit yang perlu kita berhati-hati untuk tidak menambah kesakitan pada hati tersebut dan akhirnya akan membawa kepada rosaknya masyarakat. Yang itu kita perlu jaga. Dan apabila kita membincangkan tentang perkara ini, adakah dia salah? Dia berniaga ni wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan. Kan? Jadi mungkin dengan alasan itu dia rasa macam aku nak berniaga kot. Kan? Korang ni aku buat benda betul, bukan aku curi duit korang. Alasan dia betul tetapi bercanggah dengan satu qawaidul fiqhiyah. Yang mana kaedah ini menyatakan bahawa al-ghayatul la tubarrirul wasilah, iaitu matlamat tidak menghalalkan cara.
Okey, kau nak berniaga halal tetapi cara kau halal ke haram. So benda yang halal tidak akan dapat sampai kecuali dengan cara yang halal juga. Mesti cara tersebut adalah cara yang beradab. Cara tersebut cara yang bertata tusila sebagai seorang orang Melayu, rakyat Malaysia, dan mesti kena dengan apa yang Allah sebut. Benda haram jangan buat, benda yang halal dipersilakan untuk lakukan dengan seluas-luasnya. Betul tu. Memang dalam Islam ni memang kita menyuruh agar kita ini melakukan perniagaan Betul. untuk kita mendapatkan sebuah pendapatan. Tetapi itu macam kita cakap tadi lah kan, kena cara dengan halal lah kan. Betul. Betul, saya setuju apa Ustazah katakan tadi. Sebenarnya kalau kita lihat daripada akaun Instagram ke Facebook ke, kita tak tahu siapa yang tengok kita tu. Mungkin budak-budak di bawah umur dan sebagainya. Tetapi itulah dia, apabila kita berkata-kata tentang perkara ini, kita cakaplah kepada salah seorang usahawan wanita contohnya, kan, kenapa seksi sangat kan? Tak takut dosa ke apa ke? Kan, nak takut apa? Sebab saya jual barangan wanita, kan? Yang lelaki-lelaki yang tengok tu siapa suruh? Kan, yang laki-laki tu tengok saya, dia yang dosa. Tapi dia tak sedar, dia yang menggairahkan supaya lelaki melihat adegan-adegan di dalam Instagram maupun Facebook tu. Bagaimana Ustazah melihat tentang perkara ini? Dia macam strategi marketing yang salah lah. Betul. Dia kalau ikutkan marketing ni, dia tak ada halal haram. Itu yang memang sangat-sangat marketing. Tengoklah, ada orang dia boleh letakkan kita kata kontroversi adalah salah satu cara untuk marketing. Betul. Ada orang letakkan fitnah adalah salah satu cara untuk marketing. Ada orang juga meletakkan seksual adalah salah satu adegan-adegan seksual tadi salah satu cara untuk marketing. Untuk marketing memang dia tak ada boleh ke tak boleh. Tetapi kita kena ingat yang kita ini duduk di dalam rumpun Melayu, kita ada agama, kita ada orang kata dari sudut aktanya yang boleh tak boleh dan sebagainya, hak-hak manusia dan sebagainya. Jadi sebab itu kita masih lagi ada tali-tali yang mengikat kita. So kita mesti buat dengan cara yang terbaik lah. Dan saya yakin dan percaya sebenarnya Afan, kalau kita buat cara baik, kan, walaupun kita kata kalau macam ni macam mana dapat, insya-Allah dia dapat dan berkat. Cakap pasal berkat tu. Ni cakap pasal berkat tu, adakah dengan cara sebegitu rupa, marketing macam tu, buka sana sini, ramai orang tengok dan ramai orang beli, kan? Pendapatan yang dia dapat tu adakah berkat? Betul. Berkat ke tak tu? Itu yang jadi persoalan. Sebab kadang-kadang banyak tak semestinya berkat, tetapi sedikit yang mencukupi. Maksudnya dia dapat tak banyak tapi cukup semua, kan? Itulah datangnya keberkatan. Sebab apabila kita buat hanya semata-mata untuk mencari dunia, saya nak tanya, pernah tak Afad duit kita cukup? Duit kita tak pernah cukup. Tak pernah cukup kan? So apa yang kita kejar sebenarnya? Kita kejar banyak kuantiti ataupun kita kejar cukup? Sebenarnya kita memang tak banyak tapi cukup tu lebih penting. Dan itulah yang namanya berkat. Bila kita cari sesuatu tu, kita tak akan pernah dapat, okey, saya dah cukup dah, saya punya untung tahun ni 10 juta. Cukup tak? Dia akan cari 20 juta. Dia akan cari 30 juta. So jadi yang mana yang mendatangkan ketenangan, yang mendatangkan manfaat daripada apa keuntungan yang dia dapat, sebenarnya itu adalah matlamat dia. So jadi sebenarnya sahabat-sahabat, bila kita ikut garisan apa yang Nabi ajar, di masyarakat Arab ni, kalau ikutkan antara tempat ataupun klasik mereka, kepakaran mereka ialah berniaga. Liila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Kita tengok masyarakat Quraisy, yang mana Nabi itu dibangkitkan ataupun dipilih untuk keluar daripada keturunan Quraisy, yang mana mereka ni sangat pakar berniaga. Dan akhirnya Nabi datang, Nabi bukan nak ajar cara marketing, tapi Nabi ajar apa yang boleh buat dalam berniaga, Nabi ajar apa yang tak boleh buat dalam berniaga. Sebab yang tak boleh buat tadi tu, dia akan menyebabkan kamu punya perniagaan tak boleh jalan. Dia macam ada satu kita kata blok lah. Sampai situ je, dia tak boleh pergi lagi. Tetapi dengan cara Nabi, tengok apa cara Nabi. Nabi amanah, Al-Amin. Masa tu Nabi belum dapat lagi belum dapat lagi risalah menjadi Nabi. Tapi Nabi sudah package-nya sebagai seorang peniaga yang meniagakan barang Sayyidatina Khadijah dengan amanah. Akhirnya untung datang berkali ganda sampai orang,
boleh buat macam ni keuntungan. Macam mana boleh ganda banyak? Macam mana boleh ganda banyak-banyak? Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah amanah. Amanah dengan orang, amanah dengan pelanggan, amanah dengan Allah. Allah akan bagi sebenarnya lebih lagi daripada apa yang kamu jangkakan. Betul kan, duit banyak macam mana sekalipun kan tak boleh bawa masuk kubur juga kan. Yang paling penting kita kena amanah lah ya. Okey, baik, ini kita cerita yang mana dah lepaslah. Contohlah mereka lihat dekat syurga pada hari ini, mereka baru terfikir, ya Allah, sebelum ni mungkin aku ada buat salah kan, cara marketing aku salah, seksi dan sebagainya. Duit dah ada, dah dapat dah ni. Jadi macam mana caranya untuk dia nak cuci balik duit? Nak membersihkan kembali hasil yang dia dah dapat tu untuk tukar kepada keberkatan hasil itu sendiri. Masya Allah, kan? Pakai Clorox ke macam mana? Kalau boleh bagi Clorox sekarang juga aku cuci. Sekarang kan? beli ya, senang je. Jadi kalau ikutkan dari sudut basicnya, apa yang dia dapat tadi tu memang hak dia lah. Maksudnya kita tidaklah masukkan sebagai benda yang betul-betul dilarang di dalam perniagaan. Contoh perniagaan ni yang tak boleh apa? Dia tak banyak. Antara yang tak boleh ialah riba. Duit riba kita memang kena asingkan. Antara yang tak boleh ialah gharar. Gharar ya. Gharar yang kita bawa dalam perniagaan. Maksudnya kita nak jual benda tu besar apa peti ais, tapi kita jual rupanya besar kereta mainan anak-anak kita kan. Itu penipuan. Yang itu memang kita kena asingkanlah. Tetapi dalam iklan ini yang salahnya apa cara? Yang salah cara. Yang pertama, apabila kita dah tengok hari ni jalan ke syurga, ustazah rasa menyesalnya, tak nak buat dah ustazah. Terus niat, tukar, buat suatu hijrah dalam perniagaan. Dan saya yakin dan percaya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa niat-niat baik kita. Allah akan bagi jalan bagaimana, cuma dari sudut duit tadi dah bercampur dan dia tetap hak milik kita. Macam mana kita nak asingkan ustazah? Kita istighfar banyak-banyak kepada Allah. Dan apabila kita tahu kita dah sebelum ni banyak buat salah, bersihkanlah harta kita dengan sedekah. Bersihkanlah dengan sedekah. Kalau nampak orang memerlukan, lagi-lagi kalau kita tengok orang dalam kesusahan, hilang pekerjaan, dia tak boleh nak survive dalam kehidupan dia, apa yang dia buat selama sebelum ni boleh jalan, tapi apabila COVID-19 melanda tak boleh nak pergi, so cari orang macam ni, bagi harta kepada mereka. Dari sudut apa yang dia buat itu, insya-Allah Allah akan nilai dengan azam dia untuk kembali kepada sistem kehidupan yang Allah telah aturkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itulah dia bermula saya ini. Masih lagi tidak terlambat Ustazah ya. Masih lagi ada kesempatan dan juga ruang ya. Kalau mempunyai sedikit wang tu, kita nak bersihkan pendapatan kita tu dengan cara bersedekah. Betul. Mungkin sebelum ni mereka terlepas pandang, mereka rasa macam untung masuk kan. Mereka ni kurang bersedekah kan. Jadi dalam masa sama juga kita bagi penerangan untuk anda semua, untuk anda cuci duit anda. Dalam masa sama juga kita mengajar untuk kita banyakkan bersedekah. Kan? Kita belum cakap lagi besarnya kalau kita bersedekah ni, pahalanya dan juga kita punya ganjaran lagi. Banyak sebenarnya. Di kesempatan ni mungkin Ustazah boleh bagi nasihat lah untuk mereka ni menaikkan taraf harga diri tu ya, supaya melebihi daripada keuntungan yang kita dapat tu. Betul. Saya melihat pun perkara ini ialah tentang nilai. Apa nilai yang sebenarnya yang kita nampak? Adakah kita nampak nilai tu pada RM? RM tu bila kita koyak duit RM1 tu kita koyak, dia hilang terus nilai dia. Maksudnya sebenarnya nilai adalah pada diri kita sebagai peniaga. Sebab itu kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah jual sebenarnya diri dia. Yang Rasulullah jual sebenarnya dalam perniagaan yang sampai Rasulullah boleh buat keuntungan, bukannya marketing, bukannya barang yang dijual, produk memang orang cari ke apa. Ya, itu adalah study yang kita buat. Tetapi barang utama ialah personal branding. Kekuatan utama di dalam perniagaan ialah personal branding. Sebab tu yang puan jual, yang tuan-tuan jual ialah diri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan letak, perempuan letak diri tuan-tuan mahal, orang akan cari. Sebab itu adalah kekuatan pada perniagaan. Dan apabila kita guna benda-benda yang orang kita kata benda luar-luar je lah kan, kekuatan luaran, sebenarnya kita telah menggunakan marketing yang kurang tepat lah. So jadi
letaklah nilai yang tinggi pada diri anda, Ya. insya-Allah orang akan nampak diri anda suatu yang berharga dan orang akan cari produk anda walaupun anda jual apa sekalipun. Betul. Ah. Kira dia macam sifat peribadi seseorang tu lah. Betul. Contoh kalau kita boleh lihat beberapa orang artis yang mungkin sebelum ini dijadikan sebagai idola, ikutan kan. Cakap je artis tersebut jual apa kan. Betul. Ramai peminat-peminatnya beli kan. Betul. Tak kisahlah. Padahal barang tu alah aku boleh dapat kat mana-mana. Lagi murah. Lagi sebenarnya. murah, Tapi tepat. sebabkan nilai seseorang itu, martabatnya tu tinggi, kita support kan. Kita beli. Dan alhamdulillah kita juga dapat keuntungan dan sebagainya kan. Okey, baik Ustazah. Terima kasih Ustazah di atas penerangan tu. Saya percaya kepada anda semua usahawan-usahawan, tidak kiralah lelaki ke wanita, mulai sekarang ini kalau anda rasakan bahawa dari segi sudut marketing strategi anda itu berlebih-lebihan, ya, terbuka sana sini, menonjol dan sebagainya. Kita bukan nak condemn ataupun nak katakan bahawa untuk usahawan wanita saja, malah lelaki pun sama juga. Kita harus ikut garis panduan yang telah pun ditetapkan dalam syariat Islam untuk kita berjaga-jagalah ya dalam apa saja bidang perniagaan yang kita ceburi supaya ianya tidak melanggar syariat Islam. Baik, terima kasih Ustazah Nurul Hidayah ya, pendakwah bebas yang bersama kita. InsyaAllah ada tajuk yang sesuai, nanti kita akan kupas lagi Ustazah. Terima kasih kerana bersama kami pastinya di Jalan ke Syurga. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang menyokong kami pastinya di Jalan ke Syurga. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Apakah tajuk yang akan kami bawakan? Pastikan anda kekal bersama dengan kami pastinya di Jalan ke Syurga. Jangan lupa untuk anda lihat kami pastinya di YouTube dan juga Facebook kami Jalan ke Syurga, Perjalanan Menuju Abadi. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.